Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan pilihannya, maka pada malam yang berbahagia ini dapat sekali lagi kita semua bersama-sama berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurga di muka bumi Allah ini, iaitu majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Dan pengajian kita pada malam ini tajuknya lebih kurang ialah pengenalan kepada ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Hari ini bersamaan 24 Jamadil Awal 1435. Jadi pengajian kitab Ihya ini, antara lain matlamat utama kita ialah untuk menyeimbangkan antara tiga tungku fardu ain, atau disebut juga tiga tungku agama, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Sebagaimana yang telah kita terangkan dalam pelajaran yang lepas, tauhid ni dia lebih kurang untuk mengenal, fiqh pula cara-cara, dan tasawuf ni nak bagi cantik. Tauhid tadi nak kenal, fiqh tadi nak tahu cara-cara, tasawuf tadi nak bagi cantik. Kita ambil contoh macam orang nak menjala ikan hari itu. Bila seseorang itu hendak pergi menjala ikan, yang pertama dia kena kenal, kena ada tauhid dia. Apakah tauhid dia? Apakah benda yang dia nak kenal? Antaranya dia kenalah kenal yang mana satu jala, yang mana satu tempat ada ikan, dan yang mana satu ikan. Sekiranya dia tak kenal jala, tak kenal tempat yang ada ikan, tak kenal ikan, macam mana dia nak dapat ikan? Jadi kenalah tauhid dulu. Selepas tauhid, dia kena ada fiqh. Fiqh tadi kita sebut sebagai cara-cara. Dah kenal ikan, dah kenal tempat mana ada ikan, dah kenal jala, nak tahu pula cara-cara nak menggunakan jala. Sekalipun dia dah lepas dah tauhid tadi, ikan dah kenal, tempat nak ada ikan pun dah tahu dah, tapi cara menggunakan jala dia tak tahu, dia tak boleh dapat ikan juga. Sebab apa? Kemungkinan dia pergi ke sungai ataupun ke kolam ataupun ke laut, dia bukannya tebarkan jala, sebaliknya dia rendam jala. Apabila dia rendam jala, tak masuklah ikan dalam tu. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab dia tidak ada fiqh. Dia tak tahu cara-cara. Tauhid dah ada, fiqh dah ada. Ikan dah kenal, tempat ada ikan dah kenal, jala dah kenal, cara nak mengguna jala pun dah tahu dah. Sampailah ke peringkat tasawuf. Tasawuf ni tadi kita kata nak bagi cantik. Nak bagi cantik dari segi nak tebar jala. Ada orang dia boleh tebar jala, tapi jala dia bergumpal-gumpal, dan mungkin juga jadi nombor 8, mungkin juga kembang tak cantik. Bila dah ada tasawuf, dia cantik jala dia, kembang bulat cantik, dan boleh dapat ikan banyak. Itulah tamsilan tauhid, fiqh dan tasawuf. Untuk lebih faham lagi, kita ambil satu tamsilan lagi. Macamlah kita nak buat rumah. Nak buat rumah pun dia ada tauhid, fiqh dan tasawuf dia. Tauhid tadi kenal. Nak buat rumah mula-mula nak kena kenal yang mana paku, yang mana batu, yang mana simen, yang mana kayu, yang mana kapur. Dah kenal, dah ada tauhid, fiqh pula cara-cara. Dia kena tahu pula cara-cara nak bancuh simen, cara-cara nak memaku, cara-cara nak menyambung kayu. Selesai yang fiqh, ada tasawuf. Dengan tauhid dan fiqh tadi boleh buat rumah dah. Dia kenal bahan-bahan dan dia tahu cara nak buat. Sampailah ke peringkat tasawuf. Tasawuf tadi kita bagi tahu nak bagi cantik. Bila nak bagi cantik tadi, rumah dah siap, dia adalah plaster dia, adalah letak tika getah dia, adalah pasang langsir dia, adalah cat dia, adalah bubuh jam di dinding dia. Barulah cantik rumah tu. Mesti ada tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi pelajaran kita ni dalam kitab Ihya tak lain tak bukan ialah nak menyeimbangkan antara tauhid, fiqh dan tasawuf. Kenapa perlu diseimbangkan? Bila kita sebut ketiga-tiganya sebagai tungku fardu ain,
ataupun tungku agama, kenalah seimbang. Contoh yang kita bagi hari itu, macamlah tungku kawah. Bila kita nak memasak pada hari kenduri kahwin, mesti ada 3 tungku. Kalau dia kurang satu, kawah tadi tak boleh diletak. Kalau tungku ni tinggi sangat, tungku ni rendah sangat pun, kawah tadi letak dia tak cantik, dan isi keagamaan di dalam dia mungkin tak banyak, mungkin tertumpah. Tak seimbang. Jadi kenalah seimbang. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi kita akan mengimbas pelajaran yang lalu. Sebelum itu, dalam beberapa minggu kebelakangan ini, kita semua masing-masing sibuklah dengan kisah pesawat yang hilang. Dan memang pentinglah untuk mencari dan menjumpai pesawat yang hilang, dan juga mungkin orang-orang yang masih hidup. Memang penting. Selain daripada itu, dari segi tasawufnya, kita kena fikir juga dalam diri kita sendiri mungkin ada benda-benda yang dah hilang. Contoh dia, keagamaan. Mungkin suatu waktu dulu kita ni jenis kuat agama, tapi kita tak perasan hari ni rupa-rupanya dah turun banyak, dah hilang banyak. Yang tu pun nak kena cari balik. Dari itulah saya ada membuat satu tazkirah Facebook. Dalam nota tuan-tuan tu pada muka surat yang ke-10. Marilah berharap dan berusaha agar pesawat yang hilang ditemui semula. Di samping itu, jangan kita lupa berharap dan berusaha agar kekuatan berdakwah yang telah hilang dari diri kita ditemui semula. Mungkin suatu ketika dulu kita jenis orang yang rajin berdakwah, tapi hari ni rupa-rupanya dah lemah dah. Dah hilang. Yang tu nak kena cari balik. Agar kekuatan untuk menutup aurat dengan sempurna yang sudah hilang dari diri kita ditemui semula. Agar kekuatan untuk berkorban pada jalan Allah yang sudah hilang dari diri kita ditemui semula. Agar kekuatan untuk sensitif akan hal ehwal agama yang sudah hilang dari diri kita ditemui semula. Agar kekuatan istiqamah dalam amal yang sudah hilang dari diri kita ditemui semula. Marilah berharap dan berusaha agar pesawat yang hilang ditemui semula. Di samping itu, jangan kita lupa berharap dan berusaha agar kekuatan untuk mempraktikkan sunnah-sunnah Nabi yang mungkin suatu ketika dulu ada pada diri kita, tapi sudah lama pergi, yang ni pun kita nak kena cari semula. Agar kekuatan untuk selalu hadir ke majlis-majlis keagamaan yang sudah lama hilang dari diri kita ditemui semula. Agar kekuatan untuk sentiasa mengingati Allah ataupun sekurang-kurangnya selalu ingat akan Allah yang sudah lama hilang dari diri kita ditemui semula. Agar kekuatan untuk membaca, memahami dan menghayati Al-Quran pada setiap hari yang mungkin dulu pernah ada dalam diri kita, yang ni pun nak kena cari semula. Marilah kita berharap dan berusaha agar pesawat yang hilang ditemui semula. Di samping itu, jangan kita lupa untuk berharap dan berusaha agar kekuatan untuk membaca bahan-bahan agama setiap hari yang suatu ketika dahulu memang menjadi hobi kita ditemui semula. Agar kekuatan menambah amalan-amalan sunat yang pernah ada pada diri kita suatu ketika dahulu ditemui semula. Agar kekuatan untuk bersabar ditemui semula. Agar kekuatan untuk tidak terpengaruh dengan umumnya dunia hiburan masa kini yang pernah ada pada diri kita ditemui semula. Agar kekuatan untuk bersikap adil dalam membuat pertimbangan dan keputusan yang sudah menghilang dari diri kita ditemui semula. Agar kekuatan untuk bersopan, berbudi bahasa dan lemah lembut ditemui semula. Agar kekuatan untuk tidak taksub kepada apa-apa atau siapa-siapa yang sudah lama hilang dari diri kita ditemui semula. Agar kekuatan mendahulukan sangka baik berbanding sangka buruk yang sudah hilang dari diri kita ditemui semula. Agar kekuatan untuk taat apa yang diperintah dan tinggalkan apa yang dilarang yang sudah hilang dari diri kita harap-harap ditemui semula. Begitulah seterusnya
banyak lagi yang sudah hilang dari diri kita. Kita harap dan usaha untuk dapat semula. Masalahnya, sedarkah kita akan kehilangan semua ini dari diri kita? Kita dulu mungkin orang yang banyak sabar, rajin baca Quran, suka buat sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Bila fikir-fikir, rupa-rupanya dah hilang. Yang ni pun nak kena cari semula. Masalahnya mungkin kita tak sedar benda ni dah hilang dari diri kita. Orang yang tidak sedar akan kehilangan, tentu dia tidak akan mencari. Sekarang, sebelum imbas pelajaran lalu, ada lagi benda nak cerita. Memanglah kita sibuk tentang MH370, iaitu nama pesawat yang hilang. Tapi dalam masa yang sama, kita jangan lupa juga, kita kena sibuk dengan IM529. Apa benda IM529 ni? Seramai 529 orang, para penyokong, anggota-anggota dan antaranya pimpinan Ikhwanul Muslimin di Mesir sana dijatuhkan hukuman mati. MH370 pun kita kena ambil tahu. IM529 pun kena ambil tahu. Ikhwanul Muslimin ni tuan-tuan, sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklumlah, dia ni ditubuhkan pada tahun 1928, iaitu 4 tahun selepas jatuhnya kekhalifahan terakhir umat Islam. Jatuh khalifah tu, Imam Ash-Shahid Hasan Al-Banna ni, dia pun rancang, lahirlah Ikhwanul Muslimin. Dan salah satu daripada agenda perancangan dia itu ialah untuk mengembalikan kekhalifahan pada tahun 1928. Dalam 2 hari yang sudah, 529 orang pendukung Ikhwanul Muslimin ini dijatuhkan hukuman mati. Dan dengarnya ada 700 orang lagi akan dibicarakan ke ataupun dibicarakan hari ni ke, saya pun tak pasti dah. 700 orang lagi nak bicara, dan mungkin dalam 700 orang ini akan ramai juga yang hukum mati. Sekiranya benar-benarlah berlaku hukuman mati ni, dia tak lain tak bukan ialah pembunuhan beramai-ramai. Sebenarnya pembunuhan beramai-ramai. Kita ingatkan, pembunuhan beramai-ramai umat Islam ni, dia ada di Bosnia Herzegovina sahaja. Kita ingatkan, pembunuhan beramai-ramai umat Islam ni, dia ada di Ambon, Maluku, Saparua saja. Kita juga ingatkan, pembunuhan beramai-ramai umat Islam ni, dia berlaku di Myanmar sahaja. Dia berlaku di Afrika Tengah sahaja sekarang ni. Rupa-rupanya di Mesir pun nak berlaku juga, kalau jadilah pembunuhan beramai-ramai itu. Dan yang lebih hebat lagi, di Ambon, Maluku, Myanmar, Afrika Tengah tadi dilakukan oleh orang bukan Islam. Yang nak berlaku di Mesir ni dilakukan oleh orang Islam. Yang ni yang kita sangat-sangat kesalkan. Antara sebab musabab ramai dijatuhkan hukuman mati ni, para penganalisis kata mereka ni nak provoke rakyat Mesir supaya bangun lawan. Bangun lawan dengan senjata. Bila rakyat Mesir, khususnya pendukung-pendukung Ikhwanul Muslimin, lawan dengan senjata, dia akan jadi perang saudara. Dia akan jadi macam Syria. Hasil dia, ramai orang Islam mati, Ikhwanul Muslimin pun makin lemah, dan tentera Mesir sendiri pun akan lemah. Jadi siapa yang seronok dengan keadaan ini? Tak lain tak bukan ialah Israel. Yang ni yang dia suka. Sebab apa? Semasa mula-mula Presiden Mursi dari Ikhwanul Muslimin naik jawatan pemimpin utama Mesir hari itu, salah seorang doktor pimpinan Ikhwanul Muslimin juga, yang 2 hari sudah dia kena hukuman mati, angkat tangan senyum je, kena hukuman mati tu. Masa mula-mula Mursi naik, dia kata, insya-Allah di bawah pimpinan Presiden Mursi, kita akan sembahyang di Masjidil Aqsa. Maksud dia dalam tu. Dia kata di bawah pimpinan Presiden Mursi, kita ni akan bersolat di Masjidil Aqsa. Maksud dia, bagi sedikit masa lagi, tentera Mesir ni dia akan pergi hentam tu Israel di sana, dan kita boleh pergi sembahyang di Masjidil Aqsa. Tu maksud dia. Ini yang Israel ni dia sangat tak suka. Dia kata kalau Ikhwanul Muslimin naik, Presiden Mursi dibiarkan lama, dia akan kacau Israel sana. Jadi dia provoke sungguh-sungguh supaya
rakyat Mesir berperang dengan tentera Mesir. Setakat hari ini tak berjaya lagi. Dan salah satu usaha dia sekarang jatuhkan hukuman mati ramai-ramai. Dia harapkan rakyat Mesir ni bangun memberontak lawan. Bila perang dia seronok, sebab tentera Mesir akan lemah dan rakyat Mesir pun akan lemah. Gaza tak ada siapa nak dokong. Masa tu dia akan hentam Gaza ni tadi. Memang dengan Ikhwanul Muslimin ni, Yahudi Israel Zionis ni, dia sangat-sangat fobia. Sebab apa? Ketika perang Arab Israel hari itu, tentera sukarelawan Ikhwanul Muslimin dia serang ke arah negara Israel ni, dah nampak dah kubah Masjidil Aqsa. Tentera sukarelawan ni duduk depan, dah nampak kubah Masjidil Aqsa, kira dah boleh nak menang dah. Tiba-tiba perang diberhentikan, dipanggil balik. Ingatkan panggil balik tak apalah, dah pemimpin negara kata berhenti perang, panggil balik. Dah nak dapat Masjidil Aqsa dah, nampak dah kubah. Bila sampai ke Mesir, diharapkan sekurang-kurangnya, kalau pun tak diberi anugerah, tak dihargai, dibiarkanlah hidup macam biasa. Balik-balik ke Mesir, rupanya kena tangkap. Dah perang, dah nak menang, balik ke Mesir, rupanya kena tangkap, kena bunuh, hilang, masuk penjara dan sebagainya. Tu nasib tentera Ikhwanul, tentera sukarelawan Ikhwanul Muslimin dulu. Jadi kenapa marah sangat ni? Jadi yang Yahudi marah sangat ni sebab dia faham matlamat penubuhan Ikhwan tak lain tak bukan ialah nak mengembalikan kekhalifahan. Tapi tak apalah. Cuma kita kena ingat, ketika burung sihat, ketika burung ada kuasa, dia ni makan semut. Masa burung tengah sihat, dia makan semut. Tapi satu ketika nanti, bila burung dah tua, burung dah tak sihat, dah tak kuat, masa tu semut akan makan burung. Tu ya? Yang tu yang kita harapkan. Jadi sekarang nak imbas pelajaran yang lepas. Secara ringkasnya, nak imbas pelajaran lepas ni bukan apa. Bila kita imbas balik tu, dia ada kesinambungan dengan pelajaran yang hari ini. Anak lipas berbelang-belang, merayap jatuh ke dalam santan. Ilmu yang lepas diulang-ulang agar kukuh dalam ingatan. Tu nak kena ulang juga sikit sebelum masuk pelajaran baru hari ini. Bila sebut tentang lipas ni, teringat salah satu keajaiban ciptaan Tuhan. Kata orang lipas ni, kalau tercabut kepala dia sekalipun, dia masih boleh hidup untuk beberapa hari. Setengah orang dia sembang lebih, dia kata sampai 3-4 minggu, tak tahulah. Tapi yang pastinya tercabut kepala dia sekalipun, dia boleh hidup selama beberapa hari lagi. Tak mati. Dan dia akan mati bukan sebab tercabut kepala, sebab dia tak makan. Dia tak ada ruang nak makan, kepala tak ada. Dia mati sebab tak ada makan tadi, bukan sebab tercabut kepala. Tu hebat ciptaan Tuhan. Kalau manusia ke, bila dia pancung saja, jatuh kepala, ikut kajian katanya kita akan sedar dalam 5 saat je. Lepas pancung tu, otak kita ada kesedaran 5 saat. Lepas tu mati dah. Imbas kembali. Kitab Ihya Ulumuddin. Ihya ni maksudnya menghidupkan. Ulum tu maksud dia ilmu-ilmu. Ad-din ni maksud dia agama. Ihya Ulumuddin maksudnya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kenapa tajuk dia macam itu? Kerana pada zaman Imam Al-Ghazali tu, ulama ramai, ilmu banyak, tapi seolah-olah roh ilmu tu tak hidup. Roh ilmu tak hidup. Macam zaman kita sekarang lah, ulama ramai, jawatan-jawatan agama banyak, tapi roh Islam tu kita nampak tak berapa nak hidup. Macam tu lah. Jadi Imam Al-Ghazali dia mengarang kitab Ihya ni dengan harapan dia dapat hidupkan balik ilmu-ilmu agama, ada roh. Sejarah ringkas Imam Ghazali. Al-Ghazali tu gelaran dia, sempena nama tempat dia tu Ghazalah. Nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Nama kunyah dia Abu Hamid, sebab anak lelaki dia nama Hamid. Sejak kecil lagi, bapa Imam Ghazali ni, dia sangat-sangat mengharapkan
anak lelaki dia yang 2 orang ni, iaitu Imam Al-Ghazali dan adik dia Imam Ahmad, akan jadi orang-orang soleh. Kebetulan masa mereka ni kecil lagi, bapak dah meninggal lah. Sebelum meninggal, bapak dia pesan anak lelaki yang 2 orang ni hantar duduk dengan ulama. Jadi mak dia hantar duduk dengan ulama. Ramailah guru-guru Imam Ghazali ni, dan antaranya yang terkenal ialah Imam Ar-Razakani, Imam Yusuf An-Nasaj, Abu Nasr Al-Ismaili, dan Imam Al-Haramain, iaitu Imam Al-Juwaini. Ini ulama besar di 2 tanah haram. Sebab tu dinamakan Imam Al-Haramain. Masa umur dia 25 tahun, Imam Ghazali dah berjaya menjadi pensyarah di Universiti Nizamiyah. Sekolah Nizamiyah ni ialah sekolah formal yang pertama dalam Islam. Sekolah yang pertama duduk bawah kerajaan, memang di bawah kerajaan lah. Sekolah yang pertama yang formal. Kata Imam Al-Haramain, Imam Ghazali ni seolah-olah lautan tak bertepi. Nak menggambarkan hebat keilmuan dia. Dan selepas Imam Al-Haramain meninggal dunia, jawatan dia sebagai pengetua di Nizamiyah itu diberikan kepada Imam Al-Ghazali. Jadi untuk beberapa lama, Imam Ghazali ni makin lama makin terkenal, makin lama makin popular, makin lama makin masyhur. Sampaikan satu ketika Perdana Menteri sendiri, iaitu Nizam Al-Mulk, Perdana Menteri ni orang soleh. Bila dia dengar pasal Imam Ghazali, hati dia pun jatuh hati. Dia panggil Imam Ghazali datang mengajar di istana Perdana Menteri. Jadi Imam Ghazali pun mengajar di istana Perdana Menteri lah. Makin laik lah nama dia. Memang sesuai lah. Sebab Imam Ghazali ni orang yang soleh. Dia punya Perdana Menteri pun orang yang soleh. Jadi sesuai lah. Cuma zaman sekarang kalau kita pergi mengajar di rumah orang-orang besar-besar, kita dah lah tak berapa nak soleh. Bila kita duduk dalam perkumpulan mereka ni, nanti takut kita pula terpengaruh dengan corak kehidupan mereka. Contoh macam ni lah. Ni orang nak jemput kamu mengajar ni rumah orang besar-besar lah. Bila 2 minggu depan, okey, datang. Kita pun datang dengan suara buruk je. Bila parking di sana, tengok sebelah kanan kita kereta 200,000, sebelah kiri 300,000, belah depan kereta 400,000. No, kereta banyak-banyak lagi, semua mahal-mahal. Kita suara buruk je. Second hand, kalau jual second hand pun mungkin 8,000 je. Dia main rasa segan. Segan. Mulalah bila balik ke rumah, abang segan lah nak pergi mengajak rumah menteri besar. Suara buruk je. Parking tengok kiri kanan semua kereta mahal-mahal tu. Rasa-rasa kita nak kena beli juga satu. Dia main lah. Sebab kita dah nak terpengaruh. Kalau bukan 200,000 pun 150,000 pun jadilah. Padahal kemampuan tak setara tu pun, belilah kereta. Sebab nak parking tadi, nak parking di rumah menteri besar tadi ni. Nak parking tu rasa segan sebab kita kereta buruk. Mengajak tengok pakaian semua jenis bagus-bagus, mahal-mahal. Dengan kot mahal, ribu-ribu punya kot, duduk tengah panas pun tak berkuat. Mula-mula kali pertama mengajar tu pakai je lah jubah biasa, serban biasa, kain melekat biasa. Kali kedua, kali ketiga nak pergi, tak boleh jadi. Nak kena beli hang mahal sikit ni. Malu lah mengajar. Dengan koyak-koyak benang tercabut semua kan. Beli pula yang mahal, serban pula jenis mahal, kain melekat jenis mahal, jubah jenis mahal, siap baju luar pula jenis mahal juga. Tengah-tengah mengajar, tengok-tengok orang depan-depan semua pakat duk tengok jam. Rolex 20,000, 30,000. Tengok seorang-seorang tu, oi. Kita RM20, RM30 pasal malamnya. Tak boleh jadi. Sebab bulan depan nak mengajar lagi rumah menteri besar ni. Balik rumah, yang abang nak kena belilah 1 jam. Kalau bukan 20,000 pun 5,000 pun jadilah. Taklah segan sangat bila mengajar tersilap tangan, adalah nampak jam kan. Ni jam RM20 pasal malam ni tak boleh jadi. Tu kalau zaman sekarang, bila kita pergi mengajar di rumah orang besar-besar, silap-silap kita dipengaruhi oleh persekitaran orang besar-besar ni. Bukan kita nak dakwahkan dia, persekitaran dia dakwahkan kita. Tapi Imam Ghazali, dia adalah satu orang yang soleh, kuat hati dia, pergi mengajar pula rumah Perdana Menteri, orang yang soleh juga.
Jadi tak timbul masalah yang macam itu. Sampailah satu ketika umur Imam Ghazali ni tadi lebih kurang 40 tahun, dia datang satu pemikiran, dia rasa tak puas. Dia dah ulama besar dah. Ulama tasawuf pun dia, ulama fiqh pun dia, ulama tauhid pun dia. Kiranya ulama nombor satu kerajaan lah zaman tu. Tapi dia duk rasa ada benda kosong lagi. Dia duk fikir-fikir, duk munajat sampaikan dia jatuh sakit. Dan akhirnya dia ambil keputusan tinggal semua jawatan dia, dia beruzlah. Dia keluar mengembara, tulis kitab, beramal ibadah selama 10 tahun. Dalam 10 tahun dia keluar mengembara tu, barulah dapat tenang hati dia, barulah selesai apa benda yang mengganggu fikiran dia tadi. Dan petua-petua, tips-tips, resepi-resepi yang boleh hilangkan kegusaran hati dia tu, dia terjemahkan sebagai kitab Ihya Ulumuddin. Sebab dia karang masa tu lah, masa dia duduk mengembara tu. Dia dah peringkat tertinggi dah, ulama nombor satu kerajaan. Itu pun dia masih memerlukan kitab Ihya. Kita bayangkan yang kita orang biasa ni, bukan ulama. Lagilah kita perlu kitab Ihya ni. Imam Ghazali dah ulama nombor satu kerajaan, tapi ada benda kosong lagi. Dan benda kosong tu terisi dengan pelajaran-pelajaran dalam kitab Ihya. Jadi memang patutlah kita belajar kitab Ihya ni tadi. Kisah Muhammad bin Tumat. Muhammad bin Tumat ni anak murid Imam Al-Ghazali. Satu hari kerajaan di Afrika Utara sana, dia tak puas hati dengan Imam Ghazali, dia bakar kitab Ihya, koyak-koyak. Imam Ghazali dia dapat pandangan kasyaf, dia kata, sebagaimana mereka mengoyakkan kitab aku, sebegitulah kerajaan mereka akan dikoyakkan oleh Tuhan. Anak murid dia kata, Tuan Guru, tolong doakan supaya kejatuhan kerajaan tu berlaku pada tangan saya. Imam Ghazali pun doakan. Muhammad bin Tumat tadi, dia balik ke Afrika Utara, sampai di sana dia susun gerakan, dan akhirnya gerakan dia berjaya menjatuhkan kerajaan tu, tubuh kerajaan yang baru. Ringkas dia cerita. Masalah-masalah pada zaman Imam Ghazali. Ulama-ulama fiqh, penyokong-penyokong fiqh dengan tasawuf bergaduh. Pergaduhan sesama ahli fiqh, sesama mazhab. Pergaduhan, pertelagahan antara ahli-ahli ilmu kalam. Dunia Islam diserapi ilmu falsafah yang salah daripada Yunani. Ilmu-ilmu, kitab-kitab ulama banyak, tapi roh ilmu dah mati. Itu masalah dia. Imam Ghazali tengok semua masalah ni, dia kata tak boleh jadi. Dia kena keluar dan dia susun kitab Ihya tadi. Karya-karya Imam Ghazali banyaklah. Itu kita dah cerita hari tu. Kata Profesor Hamka, meskipun ada berpuluh lagi karangan Al-Ghazali yang lain dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan, namun yang menjadi intisari dari keseluruhan karangan beliau ialah kitab Ihya. Apakah kitab-kitab yang merupakan saduran ataupun ringkasan ataupun saringan daripada kitab Ihya? Apabila kita belajar kitab Ihya ni, seolah-olah kita belajar juga kitab-kitab yang lain-lain ni. Sebab yang lain-lain tu lebih kurang ringkasan kepada Ihya, iaitu kitab Bidayatul Hidayah, kitab Hidayatus Salikin, kitab Minhajul Abidin, kitab Siyarus Salikin, kitab Mau'izatul Mukminin, kitab Bimbingan Mukmin, kitab Mutiara Ihya Ulumuddin, kitab Tazkiyatun Nafs, kitab buku Ihya, buku putih Ihya, kitab Minhajul Qasidin, kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan kitab ringkasan Ihya. Selain itu, nak faham kitab Ihya ni, kita kena sentuh juga 4 lagi karangan Imam Ghazali, iaitu kitab Al-Muqif, kitab Mishkatul Anwar, kitab Risalah Laduniyah, dan kitab Kimia As-Sa'adah. Maksudnya, dengan mempelajari kitab Ihya Ulumuddin, sebenarnya kita belajar lebih kurang 16 buah kitab lah, insya-Allah. Sampailah kita pada pelajaran malam ini. Baru masuk pelajaran malam ni. Kata Imam Al-Ghazali, akhirat itu di hadapan dan dunia itu di belakang. Ajal itu dekat, perjalanan itu jauh, perbekalan itu sedikit, bahaya itu besar, dan jalan itu tertutup.
Ni kalimah-kalimah macam ni biasa kita tengok dalam kitab hikam Syekh Ibnu Athaillah. Sebenarnya kalimah-kalimah Imam Ghazali ni, kalau kita petik, kita susun daripada kitab Ihya ni, dia akan boleh jadi macam kitab hikam juga. Cuma tak ada orang nak petik, nak susun je. Kenapa dikatakan akhirat itu di hadapan dan dunia itu di belakang? Maksud dia, akhirat ni kita makin duk pi, makin nak sampai, makin dekat, makin dekat. Tapi yang dunia ni, dia makin nak tinggal, makin duk jauh, makin duk pergi. Itu maksud dia. Akhirat semakin dekat, dunia semakin jauh. Akhirat semakin dekat, dunia semakin jauh. Benda yang dah lepas, itu adalah benda yang sangat jauh, terlalu jauh. Benda yang nak sampai, dekat. Contoh, sekarang pukul 8.32, 8.31 tadi, seminit yang sudah. Dekat ke jauh? Bagi Imam Ghazali jauh. Sebab apa jauh? Kita tak akan jumpa dah 8.31 tadi. 8.31 26 hari bulan 3 tahun 2014, tak jumpa dah. Kita tunggu lagi 100 tahun pun tak jumpa dah. Kita tunggu lagi 1000 tahun pun tak jumpa dah. Tunggu selama-lamanya pun tak jumpa dah. Jadi benda yang dah lepas walaupun baru 1 saat, itu benda yang sangat jauh. Tapi benda yang nak sampai, walaupun 1000 tahun lagi, dia dekat. Kenapa dekat? Dia akan sampai. Contohlah, kita akan mati 100 tahun lagi, itu dekat. Dia akan sampai, 100 tahun tu dia akan sampai. Tapi yang seminit tadi tak akan sampai dah. Kita cari bila-bila pun tak akan jumpa dah yang 8.31 tadi, tak jumpa dah. Jadi benda yang dah lepas, dia sangat jauh, terlalu jauh, infinity, tak ada sempadan, jauh. Terbaik benda yang nak sampai, walaupun 1000 tahun, dia dekat. Ajal itu dekat. Maksud dia mati ni dekat. Kenapa Imam Ghazali kata mati ni dekat? Sebab mati ni kita duk pi lah. Macam tadilah, macam akhirat tadilah. Dari sehari ke sehari kita makin melangkah, makin berjalan ke arah mati. Sebab tu dikatakan dekat. Yang kedua, mati ni dia boleh berlaku bila-bila masa. Tengah-tengah mengajar, mati. Dia boleh jadi. Keluar-keluar surau, mati. Boleh jadi. Esok pagi, orang kejut-kejut, tak jaga dah, mati. Boleh jadi. Jadi ajal tu dekat. Perjalanan itu jauh. Apa maksud perjalanan itu jauh? Ini kalau tak syarah kita pun tak faham. Perjalanan jauh ni maksud dia, perjalanan kita nak kembali kepada Allah. Maksud dia sampai ke syurga sana tu sangat jauh. Kenapa sangat jauh? Yang pertama, kita nak lalu sakaratul maut. Yang tu tak tahu berapa lama. Tuhan boleh panjangkan selama mana dia suka. Kita nampak, pak cik tu mati dalam 3 minit dah, cungak mati. Kita nampak 3 minit, tapi kalau Allah nak panjangkan 30 tahun, 30 tahun. Kita nampak 3 minit, sebenarnya dia menderita 30 tahun. Boleh. Sakaratul maut dah satu. Alam kubur pula satu lagi. Orang yang tak faham, dia kata untunglah siapa hidup akhir zaman, siksa kubur dia tak panjang. Mati hari ni, tiba-tiba esok kiamat. Sehari je lah kena siksa kubur. Dia duduk baca kat situ. Dia tak baca yang Tuhan boleh panjangkan selama mana. Orang yang mati 1000 tahun dulu, mungkin dia kena siksa 1000 tahun. Tapi kita yang nak mati, yang mati sehari sebelum kiamat, Allah boleh panjangkan 1000 tahun pun boleh, lebih lagi pun boleh. Tak ada masalah bagi dia. Jadi sakaratul maut kita tak tahu berapa lama kita nak hadapi. Alam kubur kita pun tak tahu berapa lama kita nak lalui. Baru 2. Mahsyar pula, di pada mahsyar pula berapa lama pula nak duduk kat situ tak tahu. Kemudian bergerak ke timbangan Al-Mizan, yang tu pun tak tahu berapa ribu tahun pula duduk situ. Lepas tu sirat pula, nak melintas titian, yang tu pun tak tahu berapa ribu tahun pula. Lepas sirat, di depan pintu syurga tu pun ada lagi kes hutang lah, kes apa lah, ada lagi. Tak tahu. Satu-satu peringkat tu berapa ribu tahun nak lalu, tak tahu. Sebab tu Imam Ghazali kata perjalanan tu jauh. Yang kita dah nampak, dekat je, mati-mati, lepas tu antara syurga neraka. Tak tahu yang sakaratul maut berapa lama, alam kubur berapa lama, nak lintas berapa lama, tak tahu.
Perbekalan itu sedikit. Yang ni tak payah hurai, kita pun sedia maklum lah. Perbekalan kita ni sedikit. Bahaya itu besar. Kenapa bahaya itu besar? Kalau kita rugi, rugilah selama-lamanya. Kalau kita untung di akhirat nanti, untunglah selama-lamanya. Sebab tu dikatakan bahaya itu besar. Dan jalan itu tertutup. Kenapa dikatakan jalan itu tertutup? Kita belum nampak lagi. Kan? Alam kubur tak nampak lagi. Alam sakaratul maut tak nampak lagi. Orang sakarat tu kita nampak lah. Yang dia lalui alam tu tak tahu macam mana. Alam sakaratul maut tak lalu lagi, tak nampak lagi. Alam kubur tak nampak lagi. Alam mahsyar tak nampak lagi. Semua tak nampak lagi. Jalan tu tertutup. Sekarang ni kok kita nak nampak pun dengan mata hati. Dengan mata kepala tak boleh nampak lah. Dengan mata hati melalui pengajian-pengajian, melalui tarbiyah-tarbiyah, melalui jalan-jalan tarekat-tarekat dia. Berjalan ke akhirat dengan banyaknya tipu daya tanpa penunjuk dan teman adalah payah dan sukar. Kalau kita jenis tak mau belajar agama, memang susah. Dalam duk belajar ni pun rasa susah lagi. Tambah yang tak mau belajar, lagilah susah. Penunjuk jalan ni siapa? Iaitu para ulama. Mereka lah pewaris para nabi. Telah kosonglah zaman daripada mereka. Kata Imam Ghazali, zaman dia tu seolah-olah dah tak ada ulama dah. Ni ulama yang rasmi-rasmian ramai. Ulama yang sebenar ulama tu tak ada dah. Zaman dia. Kalau zaman sekarang lagi lah. Lagilah tak ada. Tidak ada yang tinggal kecuali orang yang berbuat rasmi-rasmian. Kebanyakan ulama ni telah digoda syaitan dan terjerumus ke dalam kesesatan. Masing-masing tertarik kepada keuntungan yang dekat. Duk cari dunia lah. Kan, duk cari dunia. Para ulama palsu itu menggambarkan kepada orang ramai bahawa ilmu agama itu ialah fatwa pemerintah. Siapa yang handal debat agama dan juga yang handal buat puisi-puisi, karangan-karangan agama. Yang inilah ilmu agama. Bagi Imam Ghazali, yang tu ilmu agama dah. Tapi tak cukup lagi sebab ilmu hati tadi tak di-highlightkan. Ilmu hati. Bahasan-bahasan penting kitab Ihya. Kitab Ihya Ulumuddin ini ada 40 kitab. Dia satu kitab tapi di dalam dia ada 40 kitab. Kita belajar sekarang ni belum pun masuk kitab yang pertama. Imam Ghazali dia tulis awal-awal, dia kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu faridah, fardu, wajib ke atas kulli, semua orang Islam. Menuntut ilmu ni wajib atas semua orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali dia akan bezakan mana ilmu yang penting, mana yang tak penting, mana yang kena kejar cepat, mana yang boleh tinggal dulu, mana yang manfaat, mana yang tak manfaat, mana yang mudarat. Jadi doa Imam Ghazali, dia ambil kata-kata Nabi Muhammad, riwayat Ibnu Majah juga, na'udzubillahi min ilmin la yanfa'. Kita berlindung dengan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu banyak, tapi yang betul-betul bermanfaat, yang betul-betul berguna untuk kita dalam kehidupan selama-lamanya tu nak kena saring. Kalau tidak, kita akan sibuk dengan ilmu-ilmu yang banyak ni, kita lupa ilmu yang kekal tu nanti. Aku akan buktikan bahawa kecenderungan manusia hari ini yang jauh dari kebenaran, tertipunya mereka dengan kilatan fata morgana, dan kepuasan mereka dengan kulit ilmu tanpa isi. Orang zaman sekarang ni, zaman dia lah, zaman kita lagi teruk. Orang zaman sekarang ni, termasuklah ulama-ulama dia, tertipu dengan kilatan fata morgana. Apa benda fata morgana ni? Masa tengah hari kita duduk memandu kereta tu, kita nampak dekat tengah jalan, tengah-tengah panas tu nampak macam ada lopak air. Betul? Macam ada air kat atas jalan tu. Bila nak sampai, hilang. Kat depan sana pula ada. Nampak macam air, kan? Jadi itu nama dia fata morgana. Di padang pasir macam tu jugalah. Tengah-tengah dahaga ni nampak macam kolam, macam laut. Bila kita pergi ke arah dia, tak ada. Padang pasir. Nampak jauh pula, jalan pula lagi, padang pasir. Ataupun kadang-kadang kita nampak macam kota, pun dia juga. Kalau di laut kita nampak macam pulau. Kadang-kadang nampak macam kapal. Kapal tu pula dia tergantung dekat ufuk laut sana, dia duduk di atas kat langit tu. Yang tu fata morgana. Sebahagian orang kata nampak kerajaan jin kot, boleh jadi juga.
Tapi yang Fata Morgana pun dia juga. Fata Morgana. Dari mana datang istilah Fata Morgana ni? Kalau tuan-tuan tahu cerita King Arthur dengan 40 dengan pahlawan meja bulat, ada satu watak perempuan sedara juga dengan King Arthur, nama dia Lady Morgana. Daripada nama dia lah orang ambil istilah Fata Morgana. Lady Morgana ni dia satu orang ahli sihir. Dia rajin nak perkenal King Arthur ni tadi. Dari situlah dia ni dia boleh merupa. Dia tidak sebagaimana yang kita sangkakan macam Fata Morgana. Dari situ orang ambil gunakan istilah Fata Morgana. Jadi kita di dunia ni duk kejar Fata Morgana, duk kejar. Kita cakap hari tu kita kejar dunia ni seolah-olah kita kejar bayang-bayang. Lampu ada di sini, tapi kita tak kejar lampu, kita kejar bayang-bayang. Bila kejar bayang-bayang, nak dapatkan bayang-bayang tu, kita akan bergerak jauh daripada lampu. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Lampu makin tinggal, akhirat makin tinggal. Makin duk kejar dunia. Sebab kita duk nampak bayang-bayang tu makin lama makin panjang, makin lama makin besar. Bagus ni. Kita pun duk kejar bayang-bayang. Sampailah satu peringkat, lampu dah terlalu jauh, cahaya dia tak sampai kat kita, kita sesat. Bayang-bayang pun hilang, kita sesat. Mana ni? Hutan mana ni? Sebab kita duk kejar bayang-bayang tadi. Macam itulah juga, jika kita duk kejar dunia, kita kejar dunia, dunia duk tarik kita. Tarik. Lama-lama kita hilang dalam dunia tu. Akhirat kita tertinggal. Yang untungnya orang yang bergerak ke arah lampu, dia kejar lampu, dia tak kejar bayang-bayang, kejar lampu. Bila dia kejar lampu, bayang-bayang akan ikut dari belakang. Lama kelamaan kita akan dapat duduk betul-betul bawah lampu. Maksud dia akhirat pun dapat, dan dunia berada di bawah kaki kita, iaitu bayang-bayang kita. Jadi kita kena pandai pilih. Pilihlah kejar lampu, jangan pilih kejar bayang. Siapa kejar bayang, dia seumpama mengejar Fata Morgana tadi. Duk cari tak ada, cari tak ada. 40 buah kitab dalam kitab Ihya ini dibahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama bahagian ibadah. Yang kedua bahagian kerja sehari-hari, perlakuan sehari-hari. Yang ketiga bahagian perbuatan-perbuatan yang membinasakan diri. Yang keempat perbuatan-perbuatan yang menyelamatkan diri. Kita tengok satu persatu. Yang pertama bahagian ibadah. Dalam bahagian ibadah ni, Imam Ghazali dia akan cerita kepada kita tentang tauhid, tentang sembahyang, tentang zakat, puasa, haji, tilawah Quran, zikir dan sebagainya. Cuma yang bezanya antara kitab yang pure fiqh dengan kitab yang ada nada tasawuf, dia ada beza dalam segi tajuk. Dalam kitab fiqh dia akan bagi tajuk cara-cara sembahyang. Tapi dalam kitab tasawuf dia tajuk dia rahsia sembahyang. Ada beza. Dalam kitab fiqh cara-cara puasa. Dalam kitab tasawuf rahsia puasa. Dari sudut mana beza tu? Contoh macam sembahyang. Dalam pelajaran ilmu fiqh, sembahyang ni dia terhenti kepada perbuatan yang zahir. Sembahyang kita dikira beres apabila cukup syarat, cukup rukun, tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Okey, selesai sembahyang, berhenti takat tu. Tapi dalam pelajaran tasawuf dia tak berhenti di situ. Sebab tu dia kata rahsia sembahyang. Cukup rukun, cukup syarat, tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Dia ada pula permainan hati. Masa kita sembahyang tadi, khusyuk ke tak khusyuk? Ada tawaduk ke tak waduk? Adakah rasa kecintaan kepada Allah ke tak ada? Adakah rasa takut dan harap ataupun tak ada? Dia sampai peringkat dalam. Sebab tu dalam kitab tasawuf, pelajaran sembahyang ke, pelajaran puasa ke, pelajaran haji ke, tajuk dia rahsia. Rahsia haji. Kalau dalam kitab fiqh, cara-cara berhaji. Di situ beza. Bahagian yang kedua, perlakuan sehari-hari. Ni adab-adab. Adab makan minum, adab berkahwin, adab kerja, adab bercampur dengan manusia, adab bermusafir, adab amar ma'ruf nahi mungkar, dan diakhiri dengan perihal akhlak Nabi Muhammad. Bahagian yang ketiga, perkara-perkara yang membinasakan. Apa benda perkara-perkara yang membinasakan ni? Iaitu sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dikeji pada syarak. Apa yang kita nak belajar? Cara-cara nak kenal. Yang mana yang kata sifat mazmumah?
dah kenal cara-cara nak hapuskan dia. Kalau dah terkena, cara-cara nak buang dia. Tu perkara-perkara yang membinasakan. Kalau kita tak belajar, tak kenal, kita mungkin akan terkena. Contoh macam kita cari cendawan, kita tak kenal yang mana satu cendawan beracun, kita pakai kutip je, kita mungkin akan termakan cendawan beracun. Contohlah, kita ada kebun. Dalam kebun kita ni ada banyak lutung kera, dia duk kacau buah-buah dalam kebun kita. Kita pun jumpa kawan kita, Mat, ada senapang ni, aku nak upah lah pergi tembak kera lutung kat kebun aku, boleh? Boleh. Bila ni? Esok pergilah. Dah selesai aku bagi duit lah. Yang kawan kita pun pergi. Kita ingatkan selesai dah. Petang kita pergi tengok dia duk tunggu di kebun lagi. Kita kenapa Mat ni tak tembak-tembak lagi? Kita macam mana aku nak tembak, aku tak kenal. Yang mana kera, mana lutung aku tak kenal. Aku tak boleh nak tembak. Jadi aku duk tunggu kat bawah ni, duk nampak aku ada binatang apa datang, tak ada datang apa. Rupanya kera lutung di atas. Jadi bila tak kenal dia tak boleh nak tembak. Sama juga pelajaran tasawuf. Kita tak kenal macam mana tanda-tanda sifat ujub, sifat gila harta, sifat suka kemegahan, takbur, riak semua ni. Bila kita tak kenal, kita tak boleh nak tembak, tak boleh nak saring. Tahu-tahu kita dah terkena lah sifat-sifat tu tadi. Sebab tu yang penting kena kenal. Bahagian yang keempat, perbuatan-perbuatan yang melepaskan, perbuatan-perbuatan yang menyelamatkan, iaitu sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji pada syarak. Contohnya sabar, qanaah, takut kepada Allah, redha, tak cepat marah. Ini sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah ni pun nak kena kenal juga. Contoh, orang kata, jom kita pergi kat Sungai Keluang, dekat pulau Pasir Hitam. Kat sana tu ada banyak batu permata. Kita pun pakat pergi, tak belajar ilmu kutip lah, terus pergi je. Bila pergi sana, orang batu banyak, tengok rupa semua sama aja. Tapi orang ada ilmu, dia pilih batu permata. Yang kita tak belajar tadi, sifat-sifat mahmudah, yang mana satu batu permata, kita tak belajar. Nak kutip macam mana, nak tanya orang segan sebab tak belajar, kita pakat kutip. Bila pakat kutip, orang lain bawa bungkus kecil lah, tapi semua penuh batu permata. Yang kita bawa balik 2 guni. Bila kita lempak-lempak, orang pun nak kelas, mana ada 3 biji batu permata. Hak lain tu batu-batu biasa tak laku. Sebab tak belajar tadi, mengenal sifat-sifat mahmudah. Begitu juga nanti akan sampai pelajaran tauhid, kita akan belajar mengenal Tuhan. Bila tak kenal Tuhan, kita mungkin selama hari ini tersalah sembah. Kita duk sangka sembah Allah yang Esa dah, rupa-rupanya sembah selain daripada Allah. Ataupun kita tersembah Allah yang bercampur dengan makhluk yang kita sangkakan Allah. Akan sampai pelajaran tu. Apakah ilmu-ilmu yang menuju ke akhirat? Kata Imam Ghazali, ilmu nak menuju akhirat ni ada 2 sahaja, iaitu ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Ilmu mukasyafah, ilmu muamalah. Banyak ilmu-ilmu dalam dunia ni, ilmu agama, ilmu bukan agama, banyak. Tapi dalam ilmu agama tu tadi ada 2 jenis ilmu, ilmu mukasyafah, ilmu muamalah. Inilah jalan ke akhirat. Yang selain itu belum lagi, walaupun berkait dengan akhirat. Berkait dengan akhirat, tapi bukan jalan ke akhirat. Jadi kita risau suatu hari nanti kalau kita tak tahu jalan ke akhirat ni, kita seolah-olah nak seberang ke sebelah sana, nak lintas sungai, bawa bekalan punya banyak. Bila nak lintas, tengok-tengok tak ada titi. Titi batang pinang, 2 batang tadi tak ada. Mukasyafah muamalah tak ada. Macam mana kita nak seberang? Amal bawa banyak, mukasyafah muamalah tak ada. Ni yang kita risau, jadi kita nak belajar ilmu mukasyafah, ilmu muamalah. Inilah 2 jalan ke akhirat. Apakah peranan ilmu muamalah? Ilmu muamalah ni ialah jalan kepada ilmu mukasyafah. Nak dapat ilmu mukasyafah, kena kita lalui ilmu muamalah. Sebab ilmu mukasyafah ni, dia ilmu peringkat tinggi yang menggunakan rumus-rumus, yang menggunakan isyarat-isyarat, yang menggunakan bahasa dalam, bahasa-bahasa kesufian. Kita terus nak pergi ke situ, nanti akan jadi keliru, jadi celaru. Jadi nak kena selesai yang muamalah.
Dah selesai yang muamalah, insya-Allah yang mukasyafah dia akan datang. Akan datang. Dengan sendiri dia akan datang. Ilmu mukasyafah ni dia ada had yang paling bawah. Maksudnya semua orang mesti selesai yang tu dulu. Apakah yang paling bawah? Had paling bawah. Had paling bawah yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, kita kena akui ilmu mukasyafah ini memang wujud. Kita akui lah, kita belajar kitab Ihya, kita dah akui memang ilmu mukasyafah ni memang wujud, cuma kita belum sampai belajar lagi. Yang kedua, kita kena menghormati ulama-ulama yang mahir dengan ilmu mukasyafah ni. Memang kita hormatlah. Maksudnya had paling bawah ilmu mukasyafah kita dah selesai dah. Dah selesai dah rupanya. Had paling bawah kita akui kewujudan ilmu ni dan kita hormat kepada ulama-ulama yang menguasai ilmu ni. Selesai dah had paling bawah. Maksudnya titi kita, titi pinang tu dah ada dah. Satu, nak belajar ilmu muamalah. Ilmu muamalah ni ada dua bahagian. Apakah dua bahagian itu? Yang pertama ilmu zahir, ilmu luar. Yang kedua ilmu batin. Ilmu zahir ni ialah ilmu tentang amal ibadah. Memang kita duk belajar dah. Cara sembahyang, bayar zakat, puasa semua tu lah. Dan juga adab-adab dalam kehidupan seharian. Ilmu batin yang berkait dengan sifat mazmumah, sifat mahmudah. Itulah dia ilmu muamalah. Ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ilmu zahir ni dia berkait dengan perlakuan-perlakuan anggota zahir. Cara sembahyang, cara puasa, cara bergaul dengan orang, cara bermusafir, cara berzikir, semualah. Ilmu batin ni tentang persoalan hati. Persoalan hati. Mazmumah, mahmudah tadi itulah. Jadi dalam dunia kesufian biasa dia sebut peringkat takhalli, peringkat tahalli, peringkat tajalli. Peringkat takhalli ni kita mengeluarkan sifat-sifat mazmumah daripada jiwa kita, buat keluar semua. Peringkat tahalli kita masukkan sifat-sifat mahmudah, isi sifat mahmudah, buang yang kotor, masuk yang bersih. Peringkat tajalli, bila dah ada yang bersih dalam ni, yang kotor tak ada dah, akan nampak pernyataan Tuhan. Contoh yang mudah, macam cawan lah. Dalam cawan kita tu penuh dengan sodak kopi lah, dengan tanah lah, dengan karat lah. Kita nak minum air oren, kita tuang air oren dalam tu. Kita tak cuci lagi, tuang air oren dah, nak minum air oren. Air oren tadi dia akan campur dengan sodak kopi, campur dengan kesan-kesan tanah, campur dengan lumpur, kita minum. Dapat dah air oren? Tak dapat. Sebab dah campur dengan kotoran tadi. Mau tak mau, bila nak minum air oren, kena cuci bagi bersih dulu cawan ni tadi. Ini peringkat apa? Peringkat takhalli. Buat keluar yang tak elok dulu, bagi bersih baru cantik. Dah cantik, kosong dah. Peringkat tahalli, masukkan sifat-sifat mahmudah. Tuang air oren tadi. Dah tuang air oren dalam cawan yang bersih, baru kita minum, dapat air oren. Barulah tajalli. Takhalli, tahalli, tajalli. Akan sampai pelajaran itu insya-Allah. Dan bahagian belakangnya, apalah artinya ilmu kesihatan itu? Yang hanya dapat mengubat tubuh kasar sahaja, yang akan hancur binasa dalam waktu yang tidak lama lagi. Imam Ghazali dia nak buat perbandingan. Zaman dia, sebahagian orang tak mau ilmu agama, dia belajar ilmu kedoktoran. Bagus. Ilmu kedoktoran, ilmu ketabiban ni memang bagus. Tapi sekiranya dia buat perbandingan antara ilmu kerohanian dengan ilmu kedoktoran, yang mana yang lebih penting, lebih utama, lebih mustahak? Ilmu kerohanian dulu. Ilmu kerohanian dia mengatasi ilmu kedoktoran. Hujah Imam Ghazali, ilmu kedoktoran ni manfaat dia tu untuk hidup kita. Kalau kita hidup 80 tahun, ilmu kedoktoran yang kita tahu tu setakat 80 tahun. Lepas tu habis dah. Tapi kalau ilmu kerohanian tadi, kita dah mati pun dia kekal dengan kita. Yang tu lah nak tentukan kita di akhirat tu selama-lamanya tu. Jadi beza. Ilmu kedoktoran ni pakai dia sekejap. Ilmu kerohanian ni pakai dia selama-lamanya. Dua-dua sama, dua-dua penting, tapi yang lebih penting ilmu kerohanian. Dan akhirnya doa Imam Al-Ghazali, kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan taufik bagi petunjuk dan kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.
Rasanya sekadar itu saja perkongsian kita malam ini. InsyaAllah dalam pelajaran akan datang, kita baru nak masuk kitab yang pertama, iaitu kitab ilmu. Dan tajuk pertama dia kelebihan ilmu, fadilat ilmu. InsyaAllah akan sampai ke situ. Dan kuliah kita yang lepas, sekiranya tuan-tuan terlepas, masih boleh ditonton semula dalam internet. Saya bagi alamat dia. Kuliah yang lepas boleh tengok balik. Kod-kod lah, tak mau terlepas, nak ada kesinambungan, ada gambar yang atas kan, boleh tengok balik. Jadi sekadar itu saja. Sekiranya ada salah dan silap, saya mohon banyak-banyak maaf. Sebenarnya saya sekadar berkongsi, bukan mengajar. Sekadar berkongsi. Ada salah dan silap, mohon diberi teguran. Sama-sama kita buat pembetulan. InsyaAllah jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.